Abdul Syukur Abdul Razak, seorang pensyarah kanan dari Universiti Malaysia Pahang dan juga Managing Director kepada syarikat terbitan UMP, iaitu UMP EcoPass Sdn Bhd yang telah ditubuhkan pada 2013. Jadi sebelum kita mula, saya berkongsi sedikit agenda kita pada pagi inilah. Jadi pertama, kita akan mendengar pembentangan dari Dr. Syukur mengenai produk dan perniagaan beliau dan bagaimana komuniti boleh belajar dari pengalaman beliau lah dan juga menjana pendapatan dari biopesticide dalam pertanian dan isi rumah. Setelah pembentangan Dr. Syukur, kita akan adakan sesi soal jawab bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi di sini tuan-tuan puan-puan yang malu boleh bertanya melalui chat. Ini adalah peluang yang sangat baik untuk puan-puan dan tuan-tuan menimba ilmu daripada Dr. Syukur lah yang penuh berpengalaman ini, dan saya dan Hardy akan membaca soalan-soalan untuk jawab oleh Dr. Syukur. Tapi kalau yang nak tanya secara terus pun boleh, tak ada masalah, just on microphone dan boleh bertanya secara terus. Dan akhir sekali setelah soal jawab, kita akan adakan sesi fotografi session. Okay? Ini Hardy akan kendalikan di akhir sesi lah. Jadi sebelum kita mula, saya mohon semua hadirin tolong mutekan mikrofon supaya tidak mengganggu pembentang. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin memperkenalkan sedikit sebanyak mengenai Dr. Syukur sebelum menjemput beliau untuk menyampaikan pembentangan beliau lah. Jadi bersama kita pagi ini seperti saya kata tadi ialah Dr. Abdul Syukur bin Abdul Razak. Beliau berasal dari Bandar Melaka, dan beliau adalah pensyarah kanan di bahagian di bawah bidang kejuruteraan alam sekitar Fakulti Teknologi Kejuruteraan Awam di Universiti Malaysia Pahang, UMP, dan beliau juga adalah Managing Director kepada syarikat terbitan UMP, UMP EcoPass Sdn Bhd. Jadi Dr. Syukur setakat ini telah berjaya mempatenkan dan mengkomersialkan 4 produk komersial UMP, iaitu Pisoptera, dan beliau akan bercerita dengan kita mengenai Pisoptera hari ini, Phytogreen, Wasra dan juga Pestkila. Jadi hari ini Dr. Syukur akan menyampaikan mengenai Pisoptera dan juga Pestkila. Dan Dr. Syukur setakat ini telah menerima pelbagai anugerah akademik dan penyelidikan di dalam dan juga luar negara. Di antaranya adalah anugerah khas produk komersial mesra alam di ITEX pada 2016, anugerah khas permata bagi produk Phytogreen dan Pestkila, anugerah khas platinum bagi produk Pestkila, anugerah khas double gold bagi produk Pisoptera UMP di British Invention Show pada 2016 di London, anugerah Matrix 2016 bagi kategori produk ekspor inovatif, Most Innovative Award di Bio Malaysia 2008, Green Technology Award 2010 dan anugerah Presiden Korea, Korean Invention and Intellectual Property Association dari Korea. Dan di peringkat kebangsaan juga beliau telah banyak menerima anugerah, antaranya adalah anugerah Inovasi Negara 2017 dan anugerah QB3 Teknologi Hijau 2017. Dan kemahiran beliau termasuklah Phytoremediation Technology for Water and Wastewater Treatment System, Water and Wastewater Engineering, Environmental Engineering, Environmental Impact Assessment, EIA, dan juga Food Processing Technology. Itu sedikit sebanyak mengenai Dr. Syukur. Jadi kita jemput Dr. Syukur untuk membuat pembentangan beliau mengenai potensi penggunaan biopesticide dalam pertanian dan isi rumah
untuk menjana pendapatan komuniti. Silakan Dr. Syukur. Alright, terima kasih Puan Wati selaku moderator hari ini dan juga Encik Adi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi pada semua. Dan hari ini saya akan berkongsi, berkongsi pengalaman saya menggunakan, biopesticide, mencipta dan juga menggunakan biopesticide dalam pertanian dan isi rumah. Dan juga produk ini mempunyai potensi yang besar untuk menjana pendapatan bagi masyarakat di luar sana. Okey, sebelum tu saya ingin mengenalkan diri saya Abdul Syukur bin Abdul Razak. Abdul Syukur bin Abdul Razak daripada Universiti Malaysia Pahang dan sekarang ni saya juga memegang jawatan sebagai Managing Director di syarikat terbitan Universiti Malaysia Pahang yang dikenali sebagai UMP Ecopest Negeri Berhad. Okey, pada slide pertama ni saya biarkan lama sikit, mungkin ada yang nak snap, mungkin selepas ni ada yang berminat dengan produk keluaran Universiti Malaysia Pahang yang dikeluarkan dan juga dipasarkan oleh syarikat UMP Ecopest Negeri Berhad. Okey. Okey, sebelum saya pergi ke next slide, kita ambil santai dengan izin Sekretariat Puan Wati, yang mana saya akan gunakan, sekiranya ada di antara yang ingin interrupt saya during my presentation, tak ada masalah, two-way communication. Kita santai-santai dan saya nak di luar sana faham bahawa kita mempunyai di kala PKPP ini kita mempunyai peluang dan ruang. Di negara kita yang tercinta, baru saja kita melalui Hari Kebangsaan 31 Ogos dan dalam masa sama baru saja pada 16 September itu Hari Malaysia. So dengan spirit dan juga semangat negara kita ni dalam ujian yang kita lalui dalam COVID baru ni, COVID-19, yang mana ianya bukan saja tempias di luar negara tetapi juga dapat kita rasai dalam negara kita, dan apatah lagi memberikan impak dan besar, dan sama ada besar ataupun kecil di kalangan pengusaha kecil dan sederhana. Okey, hari ini saya nak share vision and mission. Dalam kehidupan kita ni, saya selalu pesan pada diri saya, kepada keluarga saya dan juga pelajar-pelajar saya dan staff saya. Kita mesti hidup ni mesti ada direction. Kita mesti tahu destiny kita. Apakah tujuan matlamat hidup kita untuk kita hidup bahagia dan sejahtera. Okey, vision and mission. Untuk saya mencipta, mengeluarkan produk yang mempunyai impak yang besar kepada diri, keluarga, negara dan masyarakat, ia memerlukan vision. Okey, to be a distinguished technical university adalah vision Universiti Malaysia Pahang, Universiti Teknikal di Pantai Timur ni. Dan keunikan vision dan mission universiti ini menyebabkan saya selaku pensyarah dan juga penyelidik berhajat untuk membuktikan kepada masyarakat di luar bahawa universiti tempatan mempunyai teknologi yang sama tinggi dan sama rendah dengan universiti-universiti yang terkemuka di luar negara. Mission yang cantik, we provide world-class education, research and service in an ecosystem of creative and innovative engineering and technology to maximize human potential for societal good. Dan world-class education, penyelidikan dan juga perkhidmatan dalam ekosistem yang kreatif dan inovatif dalam kejuruteraan dan teknologi untuk memaksimalkan potensi manusia untuk
kepentingan ataupun kemaslahatan masyarakat kita. Dan kita mesti setiap orang, okey, saya ni selalu saya share pada diri saya dan juga semua pelajar-pelajar saya dan juga staff bahawa UMP core values ataupun nilai teras Universiti Malaysia Pahang menjadi tonggak utama 5 teras atau pilar utama kami untuk memastikan bahawa setiap yang dilakukan itu mempunyai asas yang kukuh dan boleh diguna pakai, bukan untuk masa ini tetapi untuk masa akan datang. Dan ingin saya nyatakan bahawa 5 core values ataupun nilai trust ini telah diterapkan dalam syarikat terbitan kami Universiti UMP Corporation Berhad, di mana first adalah strong bond with the creator ataupun berpegang teguh kepada yang maha pencipta. Kedua, steadfast in upholding share principle ataupun mempunyai prinsip, berpegang teguh pada prinsip yang disepakati. Kreatif in making wise decision, kreatif dalam membuat keputusan yang bijaksana. Keempat, resolute in facing challenge, sanggup menghadapi cabaran. Dan yang kelima adalah proactive in taking action, proaktif dalam mengambil tindakan. Jadi kelima-lima teras ini adalah pilar ataupun tonggak utama dalam kejayaan saya memastikan produk mesra alam biopesticide untuk kegunaan dalam bidang pertanian dan juga dalam isi rumah ini dapat diguna pakai oleh masyarakat semasa. Dan ianya bukan saja digunakan di negara kita Malaysia yang tercinta, tetapi ia juga telah menembusi pasaran di peringkat antarabangsa insya-Allah, dan telah digunakan pun di Hojai India, India. So telah dilaksanakan satu pilot plan, okey, 1 ekar di kilang Agawut, di ladang Agawut, yang mana telah diserang anai-anai seluas 3,000 ekar. Alhamdulillah, ianya telah membuktikan bahawa penggunaan produk Pisoptera Universiti Malaysia Pahang ini telah berjaya membasmi serangga perosak anai-anai di Hojai. So sedikit saya mengambil masa untuk 1 jam dalam masa pukul 11 ni. Saya akan cuba habiskan slide presentation yang insya-Allah saya rasakan ianya boleh diterima lah. Saya tidak menggunakan banyak perkataan yang bombastik ataupun yang teknikal. Saya gunakan bahasa yang layman agar semua dapat faham bagaimana produk ini dicipta daripada bahan terbuang dan dijadikan satu bahan yang ada nilai tambah yang memberikan peluang ataupun income kepada kami dan juga masyarakat. So peningkatan pesat populasi anak-anak serangga perosak telah menyebabkan seluruh dunia, bukan saja di Malaysia, menghadapi masalah yang ketara kepada serangan anak-anak inilah. Dan juga permintaan sekarang ini everybody di mana-mana kalau kita lihat tentang sustainable development ataupun pembangunan mampan, yang mana bahan-bahan yang mesra alam, bahan-bahan organik telah diguna pakai untuk memastikan bahawa alam sekitar kita sentiasa terpelihara dan terjaga, yang mana dengan peraturan-peraturan yang stringent ataupun ketat untuk memastikan bahawa penggunaan bahan-bahan mesra alam ini hendaklah diutamakan bagi melindungi alam sekitar kita. So ini adalah pada tahun 2006. Kalau tuan-tuan ingat, masih ingat siapa yang pada tahun 2006 sukan Olimpik di Beijing. Tetapi sebelum Sukan Olimpik berlangsung, stadium Olimpik telah diserang serangga anak-anak ini,
yang mana kerajaan China pada ketika itu telah mengarahkan saintis-saintis untuk mencari satu teknologi baru yang boleh menyekat serangan serangga anak-anak ini. Dan pada ketika itu, saya dihadiri oleh satu company pest control yang meminta agar artificial bait ataupun umpan tiruan anak-anak dihasilkan. Dan saya telah oleh kerana pengalaman saya dalam penyelidikan kelapa sawit, mencipta dan membina container sterilizer, dan pengalaman saya daripada A to Z dan berasaskan kepada Monggana Report, penggunaan bahan-bahan terbuang daripada kelapa sawit memungkinkan satu produk yang baru untuk menyekat aktiviti serangga anak-anak ini di Malaysia. So alhamdulillah, dengan kerjasama ingin saya kreditkan kepada Felda yang telah pada ketika itu pengurusi Felda adalah Tan Sri Yusof Noor, telah memberikan peluang dan ruang untuk kami kumpulan penyelidik Universiti Malaysia Pahang menggunakan bahan-bahan terbuang daripada kelapa sawit, empty ataupun tandan kelapa sawit kosong, iaitu empty fruit bunch, untuk dijadikan sebagai medium sebagai umpan tiruan. Dan alhamdulillah pada tahun 2006 penyelidikan dijalankan pada awal tahun 2006. Kami telah berjaya menghasilkan selepas dalam tempoh 2 tahun mempunyai potensi, satu produk yang potensi untuk membasmi anak-anak menggunakan tandan kelapa sawit kosong yang terawat untuk membasmi anak-anak di premis-premis yang telah diserang oleh serangga perosak ini. Dan alhamdulillah 2 tahun penyelidikan telah dijalankan dengan kerjasama MOU pada ketika itu syarikat Mega Juara Pest Control, dan ianya telah membuktikan bahawa produk berasaskan tandan kelapa sawit kosong ini mempunyai potensi yang besar untuk dikomersialkan. Dan pada tahun 2008 telah membuktikan bahawa produk ini berjaya mendapat pingat emas di ITEC 2008. Dan alhamdulillah inilah kenangan pada ketika itu Pak Lah telah memberikan peluang pada selepas melihat kejayaan di ITEC dan juga di Bio Malaysia. Alhamdulillah peluang diberikan kepada industri yang berkolaborasi dengan Universiti Malaysia Pahang ketika itu. Beberapa projek di Putrajaya, di Parlimen, di Stadium Bukit Jalil, Stadium Moki, dan banyak lagi lah pada ketika itu, untuk membuktikan bahawa produk ini mempunyai potensi untuk mencegah dan membasmi anak-anak. Bersama ketika itu ialah syarikat Sinar Jenis dan juga Mega Juara Pest Control. Next. Okey, ini tadi saya seperti tadi pernyataan masalah banyak lah. Kalau kita lihat bagai-bagai, because of termite adalah ataupun anak-anak adalah the brilliant insect in the world, dan ia boleh merosakkan kabinet-kabinet ataupun yang berasaskan dengan selulus, yang mana kita sedar bahawa bahan-bahan atau perabot-perabot kita telah dimusnahkan apabila kita put a certain pressure on the top ataupun surface di permukaan perabot tersebut. Dan kita akan lihat kerugian lah, bukan saja kabinet yang mahal-mahal yang kita buat, kalau tidak ada treatment ataupun rawatan anak-anak sebelum rumah dibina ataupun kabinet diletakkan, maka kita akan dapat kemusnahan dalam tempoh 1 ke 2 tahun.